besar itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kata macam baru ni kita sembang dengan Muhammad Ashraf, saya musik dia katakan dia orang dulu buat dia dakwah ni kena balik batu, kena maki, kena hina. Dah sonok buat dia dakwah, dapat anugerah lagi. Dia baru ni dapat 15,000 buat dia jadi bagi anugerah dakwah negara. Pendakwah muda, dia kata tak punya kalah bisa tak bagi dia buat penuhi. Dia junior saya, awak biasalah jenis ini. Bagus dia. Muda kita dapat keluar dakwah yang banyak. Wala sawfa yarda. Kenapa kita akan dapat? Kita akan redha. Jadi orang ni mungkin akan tanya, redha je, dapat redha je. Sebenarnya redha adalah satu anugerah yang paling tinggi sekali di dunia dan di akhirat. Redha ini, kalau kita dapat kata apa, dapat anugerah redha ini, kita adalah orang paling kaya sekali di dunia ini. Orang yang dapat redha ini dia tidak perlu merisaukan apa-apa lagi. Orang yang memiliki redha kepada apa yang telah Allah qada dan qadarkan kepada dia, dia rasa dialah yang paling kaya sekali. Dia tidak melihat orang pada takdir dia, dia sentiasa akan melihat orang bawah pada dia. Dan dia akhirnya akan mendapat izzah yang sebenar, rasa tinggi dengan besar. Bukan dia sombong, tapi dia akan menjadi orang yang tidak perlukan apa-apa lagi. Cukup dia dengan Allah. Kereta buruk pun dia nampak cantik, rumah kecil pun dia nak rasa luas, keluarga sikit pun dia rasa meriah. Orang kita kata demor dia geria kan. Tapi dia dah ada anak 2 orang pun dia rasa meriah sangat. Dua-dua anak bersedia untuk berkhidmat untuk dia. Dua-dua anak sentiasa taat kepada Allah, mendoakan dia. Ini macam mana dia tidak rasa mereka? Tapi kalau orang yang tidak ada redha, dapat segunung emas, dia nampak gunung kedua. Dapat rumah besar, dia tengok rumah sebelah baru renovate. Padahal tanah sama besar je, rumah taman. Renovate macam mana? Berupa satu je lah. Tapi dia bisa renovate tak? Sebab renovate tu jadi sempit rumah. Dan rumahnya lebih banyak kena sewa kat luar daripada di rumah, sebab dia jadi renovate je. Jadi dia tahu renovate, beli rumah mahal tapi duduk kena sewa homestay lah. Sebab apa? Sebab tidak ada redha. Sebab tidak ada tanah, tidak ada rasa cukup. Padahal orang rumah pun tak ada pun rasa hidup lagi enjoy pada dia. Hidup lagi tenang pada dia. Saya potong dalam satu bukunya dia tulis An-Nafs wal Mujtama', jiwa dan masyarakat. Dalam buku tu dia tulis satu tajuk artikel dalam tu, dia kata Taqimul Hayat, menilai kehidupan. Dia cerita mula-mula, dia cerita pasal orang duduk jaga rumah tu. Zaman dia tu jaga rumah tu 3 tahun. Dia kata apakah itu sebenarnya kehidupan? Memang dia hidup seorang-seorang, dia merasai, dia berbincang dengan ombak, dia berbincang dengan kadang-kadang dia rasa ombak marah dia bila ribut, kadang-kadang dia rasa ombak ni mari sembang dengan dia baik bila hari-hari yang tenang. Adakah ini kehidupan? Dia tidak ada benda yang merisaukan dia, tidak ada kedengkian yang melanda hidup dia. Adakah kesunyian itu kehidupan yang sebenar? Kemudian dia bawa mari cerita Badui pula. Ada orang duduk puak dia je. Badui ni memang dia tak campur dengan orang. Di Yaman ni ada satu kaum, dia bagi kaum Himyar. Dia orang ni cakap bahasa dia, matawang tak guna, masih guna sistem bata. Kerajaan tak boleh masuk campur lah urusan kampung dia. Kalau rajin search dalam YouTube tentang grup Himyar ni, ada orang buat dokumentari. Dia memang sistem dia lah. Orang datang pun dia tengok pelik je. Bahasa Arab pun bahasa Arab dia. Dan Al-Quran ada turun dengan bahasa Himyar. Contohnya dia tak pakai alif lam, al dia bagi al.
Jadi banyaknya lah benda-benda yang berbeza dengan bahasa Arab biasa. Bahasa Inggeris jauh lah. Dia banyak tak kisah pun TV pun tak ada. Jadi apakah ini kehidupan yang sebenar? Orang yang duduk mempuk dia jadi tak tahu pasal dunia ni adalah ini kehidupan yang sebenar. Kemudian dia orang cerita orang mereka pada ketika itulah. Orang mereka ni orang KL pada ketika itu. Bila kita bayangkan orang KL pergi kerja sebelum subuh dah keluar. Kawan KL, orang kerja di KL. Sebelum subuh dah keluar, malam tak sampai rumah lagi. Hari cuti, penat pula pergi bawa anak-anak pergi piknik dan sebagainya. Pergi pun tak tenang pun, sibuk dengan handset dan sebagainya. Balik bawa kereta, dia kata bawa kereta macam orang gila, laju mengejar masa kerja dia. Adakah ini kehidupan yang sebenar, kehidupan yang berkualiti, yang produktif kerana mengejar kapitalisme dalam kehidupan ini? Orang KL kan kerja kadang-kadang 3 kerja dia buat. Kerja dia, lepas tu kerja part time, kemudian kerja dalam internet. Tak senang juga. Ataupun waktu itu mungkin China masih lagi negara yang relax. Dia kata itu kehidupan orang Cina, dia kata. Dengan tai chi-nya, dengan basikannya, mana kehidupan yang perlu semua sentiasa lambat, sentiasa bertenang. Kan Cina kan ada satu kedai teh, kalau kita rajin kita search, satu kedai teh yang mana kena naik tu boleh mengentas nyawa, kita kata. Nak kena lalu titi yang nyawa semua, pergi minum teh je. Lepas tu kau balik pada gunung tu dengan trek yang sangat-sangat mencabar untuk minum teh saja. Hanya ada di China. Ataupun inilah kehidupan yang sebenar. Jadi kita katalah kehidupan yang sebenar ini nak dinilai mengikut kaum, maka tidak akan ada penyelesaiannya. Akhirnya dia kata kehidupan yang sebenar itu harus disukat dengan satu skema yang tepat, yang mana oleh seorang manusia yang melalui semua jenis kehidupan. Dan Allah SWT telah memutuskan kepada kita untuk melihat kehidupan yang sebenar ini dengan kehidupan Rasulullah SAW. Dan satu ayat yang simple, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada jiwa, pada kehidupan Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan yang terbaik. Jadi inilah yang saya cuba sampaikan daripada tafsir Al-Lail yang dibawa pada ketika oleh Said Hawa, yang mana ditutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari bahawa Rasulullah SAW telah berkata, jadi orang siapa telah membelanjakan dua isteri, dua pasangan fi sabilillah, maka saya akan berdoalah segala isi syurga, bukan berdoa, menyeru segala isi syurga mengatakan bahawa wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Inilah kebaikan. Maknanya bila kita melaksanakan membelanjakan apa yang kita ada, maka seluruh isi syurga akan kata kepada kita, inilah kebaikan. Kita tak dengar, kita tidak dengar. Begitu juga hadis yang meriwayatkan bahawa apabila terbitnya matahari akan diiringi oleh dua malaikat daripada kiri dan kanannya yang menyeru dengan satu seruan yang didengarkan oleh semua makhluk di alam ini kecuali jin dan manusia, dengan mengatakan bahawa ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada orang yang bersedekah itu ganti yang banyak, dan berikanlah kepada orang yang kedekut itu
kerugian. Malaikat setiap hari malaikat doa kepada orang yang bersedekah untuk mendapat. Jadi Ikim selalu ulang hadis ini. Dia pernah dengar hadis ini. Jadi Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan dalam. Beri, Allah akan memberi kepada orang yang memberi infak itu ganti yang banyak, dan Allah akan memberi kepada orang yang kedekut itu kerugian yang banyak. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang akan mendakwa keperluan dia? Maknanya dia kan, bila dia dengar hadis Rasulullah kata siapa yang telah menginfakkan pasangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, isi dunia ini akan memanggilnya, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Jadi Abu Bakar kata, aku sangat-sangat mengharapkan untuk aku menjadi salah seorang daripada mereka. Benar Rasulullah mengatakan bahawa ya, aku juga mengharapkan engkau menjadi sebahagian daripada mereka. Jadi Abu Bakar dah bagi banyak pun masih lagi risau. Kita ni tak bagi apa pun kita rasa senang. Kita ni memang special iman kita. Jadi insyaAllah sampai di situ sahaja. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimin ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Umar berhubungan dengan tafsir surah Al-Lail, kitab Al-Qasir, dan pada minggu lepas surah Al-Duha yang telah pun dimuatkan, dan juga tafsir buat Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi bersumpah. Dan di sini Allah bersumpah dengan buatkan perbandingan di antara malam dan siang, di antara kejadian lelaki dan wanita, mereka yang beramal, mereka yang tidak mau pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kaitkan dengan perbandingan di sini ialah iaitu berkaitan dengan harta. Jadi satu perkara yang sungguh rapat dengan kehidupan manusia, harta. Sama ada harta ini boleh membawa kebaikan kepada kita atau ianya menjadi fitnah dunia. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada mereka yang tidak dapat memanfaatkan harta yang diberikan kepada mereka. Jadi ini satu perkara yang seharusnya kita ambil contoh, supaya kehidupan kita apabila kita berdepan dengan harta, sama ada semasa hidupnya dan juga sesudah mati, supaya ini tidak akan membebankan kita. Malahan yang digambarkan tadi, contoh yang paling utama sekali yang digambarkan, peristiwa ataupun kalau lihatkan kepada surah itu sendiri, surah yang terakhir, walasau fayardoni, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Kita lihat kepada yang Ustaz Umar gambarkan, dan juga tafsir yang telah dibuat oleh Ibnu Katsir. Di sini para mufassir menyebut ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang telah memberikan contoh yang bagi kita ni jauh sangat daripada kehidupan kita. Dia rasa puas, dia tak rasa puas dengan pemberian dia, maka sebenarnya ayat itu ditujukan kepada yang digambarkan bila kedudukan Sayyidina Abu Bakar yang paling utama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita sebenarnya dalam pemberian itu. Jadi kita sedikit yang dapat sama-sama kita manfaatkan pada pagi ini. Semoga ini mendapat manfaat bagi kita semua. Dan insyaAllah sedikit pengumuman berkaitan dengan program bersama pengajian dan haluan. Kita adakan
setiap bulan pada minggu yang kedua. Dan insyaAllah untuk bulan hadapan di kedua kita akan teruskan lagi lah, sambung lagi. Mudah-mudahan kita harapkan Ustaz Omar dapat bersama lagi lah insyaAllah ya, di minggu hadapan, di bulan hadapan insyaAllah. Kalau ada pertanyaan yang mungkin kita buka ruang sikit. Kalau ada pertanyaan insyaAllah boleh soal satu. Zah? Ya. Khairul. Ya. Untuk teman-teman baik, ada di kalangan kita akhwat ada kan? Akhwat nak tanya ke satu kan? Ada. Kalau tak ada insyaAllah sebenarnya ini kita ada sediakan sedikit jamuan ringan lah ya, sebagai penutup kita majlis kita insyaAllah ya, pada pagi ini. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mencontohi ya, mengikuti ayat yang telah pun kita bentangkan kita pada ini insyaAllah ya. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita keluarga minta maaf ya, dan kita terima kasih kepada pihak kesurau Seksyen 6 yang telah memberikan ruang dan haluan untuk memanfaatkan ya, kemudahan-kemudahan yang ada di sini insyaAllah. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh insyaAllah kita ada jamuan sikit.